Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 27. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Kamu Bunga yang bertanya mengenai tarikh permulaan kerja-kerja projek-projek di bawah PTMP. Bagi maklumat Yang Berhormat, jadual pelaksanaan bagi projek-projek PTMP adalah seperti berikut. Untuk projek Penang South Reclamation ataupun PSR, seperti mana yang telah saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini tempoh hari, statusnya adalah pembentangan kepada MPFN, Majlis Perancangan Fizikal Negara, telah pun dibuat dan telah kita menerima 18 nasihat. Kelulusan EIA telah pun diperolehi dengan 72 syarat. Kelulusan SIA telah pun diperolehi dan kini statusnya adalah dalam penyediaan EMP, Environmental Management Plan, dan EMP ini telah pun dikemukakan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar pada 17 Julai dan Kerajaan Negeri masih menunggu kelulusan. Selain daripada memenuhi syarat-syarat kelulusan seperti EMP, Kerajaan Negeri juga telah menganjurkan Master Design Competition di mana berunding telah pun dilantik untuk menjadi Master Planner untuk mereka bentuk projek-projek pulau-pulau yang akan ditambak. Dan lantikan baru sahaja dibuat dan pihak perunding iaitu Biak Ingalls Group BIG sedang menyediakan reka bentuk terperinci tersebut. Untuk projek bayan lepas LRT, laporan EIA telah pun diluluskan dengan 63 syarat. Heritage Impact Assessment HIA juga telah diluluskan. Social Impact Assessment juga telah diluluskan. Dan bagi skim rail scheme, kelulusan bersyarat telah diperolehi pada 18 Julai. Jadi statusnya adalah menunggu kelulusan penuh, final approval oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat dan Kementerian Pengangkutan. Untuk projek Pan Island Link 1 PIL 1, laporan EIA telah diluluskan pada April 2019 dengan 56 syarat. Laporan TIA, Traffic Impact Assessment, juga telah mendapat kelulusan. Sekarang ni jadual pelaksanaan tertakluk kepada Financial Architecture yang sedang dimuktamadkan oleh pihak PDP, Project Delivery Partner, bersama-sama dengan Kerajaan Negeri. Kerja pembinaan bagi projek di bawah PDP juga dijangka boleh bermula setelah Works Package Contracts WPC yang pertama dianugerahkan kepada kontraktor bagi setiap komponen PTMP selepas seperti saya sebut Financial Architecture dimuktamadkan. Untuk projek-projek jalan-jalan utama dan terowong dasar laut, kelulusan wajib yang diperlukan iaitu Environmental Impact Assessment EIA telah pun diperolehi pada 7 November 2017 dengan 59 syarat. Kerajaan Negeri telah pun menandatangani perjanjian bagi fasa pembinaan untuk salah satu daripada projek Tiga Lebuh Raya iaitu Package 2, yakni Jalan Pintasan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu ke Aitam. Kerja-kerja awalan bagi fasa pembinaan Package 2 telah bermula pada 31 Oktober 2019. Kerajaan Negeri telah menetapkan fasa pembinaan Package 2 dimulakan terlebih dahulu dan disusuli oleh fasa pembinaan bagi package-package lain. Bagi package-package lain seperti Jalan Berkembar, Jalan Pintasan dan juga terowong, pihak kontraktor kini sedang dalam tindakan memuktamadkan pindaan kepada reka bentuk terperinci. Untuk terowong dasar laut, kita sedang menunggu draft laporan ataupun pindaan kepada draft laporan keboleh laksanaan feasibility study yang telah dibentangkan kepada Kerajaan Negeri pada akhir tahun lepas, tapi diminta untuk membuat penambahbaikan dan juga pindaan. Jadi secara amnya projek-projek di bawah PTMP telah mendapat hampir kesemua kelulusan wajib yang diperlukan daripada agensi-agensi kerajaan
untuk memulakan fasa pembinaan. Kerajaan negeri bersama dengan rakan pelaksana sedang memperhalusi langkah-langkah mitigasi bagi menangani segala impak sosial dan alam sekitar yang perlu dilaksanakan sebelum projek boleh bermula secara fizikal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ada tambahan? Sila. Terima kasih Datuk Speaker. Tadi saya memang dapat satu jawapan yang cukup komprehensif daripada Yang Berhormat Tanjung Bunga. Cuma saya nak tahu sama ada kos untuk package pertama yang telah Yang Berhormat Tanjung Bunga telah menyatakan telah bermula, dan juga komponen mana satu yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan juga memandangkan bukan semua EIA telah mendapat kelulusan. Jadi soalan saya sama ada tetap kerajaan negeri tetap akan teruskan dengan komponen yang lain atau komponen yang di mana kelulusan telah diperoleh terlebih dahulu. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa dari segi bagi pihak kerajaan negeri, kita cuma hanya akan teruskan dengan mana-mana package yang mendapat kelulusan. Itu sudah pasti. Kerajaan negeri komited untuk memastikan semua kelulusan dan syarat-syarat yang bersamaan dengan kelulusan tersebut adalah dipatuhi. Ya, kerajaan negeri tidak akan membuat sebarang projek tanpa kelulusan. Itu bukan cara yang bertanggungjawab. Jadi seperti mana yang disebut tadi, package 2 adalah antara projek yang telah mendapat kelulusan, maka ia sedang berlangsung ya pembinaannya. Untuk package pertama, package 1, walaupun kelulusan EIA juga telah diperolehi, namun untuk reka bentuknya masih ada sedikit penambahbaikan dan pindaan yang diminta oleh kerajaan negeri. Ya, oleh itu fasa pembinaan belum lagi kita mulakan. Jadi dalam semua projek pun kerajaan negeri akan memastikan segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh semua agensi-agensi, jabatan-jabatan yang wajib perlu dipatuhi, dan pada masa yang sama kita juga mengambil pandangan ya daripada rakyat, daripada pakar-pakar teknikal, dan kadang-kadang perlu dibuat pindaan dan perlu dibuat penambahbaikan kepada reka bentuk yang asal. Jadi mungkin itulah yang kita lihat, ada package yang sudah bermula, ada package yang belum bermula. Terima kasih Muhammad. Terima kasih. Satu lagi. Sebab tadi saya dah tanya tentang kos juga untuk yang telah bermula tu, kos untuk package yang telah bermula. Package 2 yang telah bermula saya 851 juta ringgit. Itulah kos yang telah pun termaktub dalam RFP yang telah di award kepada kontraktor. Terima kasih Muhammad. Sila. Terima kasih Datuk Muhammad Datuk Ketua. Terima kasih kepada Kebun Bunga Tanjung Bunga yang menjelaskan tentang pelaksanaan PTMP. Cuma seperti yang dimaklumkan, PSR ataupun penambakan laut di sebelah selatan menjadi sumber ataupun sumber dana untuk projek PTMP ni. Jadi adakah kerja-kerja tambakan ini akan dimulakan dahulu sebelum kerja-kerja yang lain, pembinaan lebuh raya Pier 1 ataupun LRT, ataupun sebaliknya? Dan saya takut dia jadi macam kajian untuk terowong. Kita bagi tanah dulu, lepas tu tanah dibangunkan dengan projek yang besar, Dream City 1 and 2 Malaysia, tapi kajian belum selesai. Tak boleh jadi macam soalan. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Speaker dan Sungai Dua atas soalan. Berkenaan dengan isu yang pertama dibangkit, iaitu mengenai PSR. Kalau kita ikut balik kepada model pembiayaan bagi projek-projek PTMP,
sememangnya ia akan dibiayai oleh penambakan pulau-pulau dalam PSR. Maka kalau kita ikut kepada garis masa yang asal, sepatutnya pulau-pulau ditambah dahulu, kemudian apabila kerajaan negeri dapat hasil daripada pulau-pulau tersebut, maka baru kita boleh melaksanakan projek-projek seperti LRT dan PIL1. Namun demikian, kerajaan negeri berpendapat bahawa adalah penting untuk rakyat Pulau Pinang khususnya, bahawa projek-projek seperti PIL1 dan juga LRT dapat dilaksanakan dengan lebih awal. Itu sememangnya menjadi hasrat kerajaan negeri supaya projek-projek boleh dimulakan, kalau bukan serentak pun mungkin sejurus selepas projek tampakan bermula. Tapi untuk merealisasikan hasrat tersebut, kita memerlukan dana. Jadi oleh sebab itu kerajaan negeri pun sedang mencari beberapa option untuk memastikan kita boleh melaksanakan projek-projek LRT bersamaan pada masa yang sama secara serentak bersama-sama dengan projek tambakan. Dan semasa kerajaan pimpinan Pakatan Harapan terdahulu, sememangnya kerajaan negeri telah pun mendapat persetujuan daripada Yang Berhormat mantan Perdana Menteri yang bersetuju untuk memberi jaminan kerajaan persekutuan supaya pembiayaan boleh dibuat oleh kerajaan negeri. Sekarang ni kerajaan negeri masih sedang follow up dengan kerajaan persekutuan mengenai isu tersebut, dan sekiranya dapat diperolehi kelulusan, maka kerajaan negeri bolehlah membuat pinjaman ataupun menerbitkan bond bagi membiayai projek LRT sementara projek tambakan berlangsung. Jadi untuk soalan yang kedua yang ditanya oleh Sungai Dua berkenaan terowong dan kajian kebolehaksanaan yang belum siap, saya rasa kerajaan negeri sudah banyak kali menjelaskan kepada semua orang awam dan juga pihak yang berhormat juga bahawa tidak ada sebarang tanah yang telah diberi kepada kontraktor untuk feasibility study bagi terowong. Belum lagi, sebab dia belum siap. Yang tanah yang telah diberi adalah untuk kajian kebolehaksanaan serta reka bentuk terperinci bagi pakej 1, 2 dan 3. Jadi untuk terowong jangan risau Yang Berhormat, tanah belum lagi diberi, kontraktor belum lagi dibayar. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Bukit Tambun.